Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi ini, jadi terlebih dahulu ingin saya maklumkan bahawa kitab ada tak siapa lagi. Ada berapa? 10. Jadi kita pesan pun banyak jugalah. Jadi tak siapa lagi. Jadi insya-Allah minggu seterusnya lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung hadis yang ke-8. Jadi hadis yang ke-8 baru ni kita bacanya tak habis lagi ya. Siapa muka surat berapa? 10. Muka Bismillah. Maknanya kita akan sambung muka surat 10 lah. Hadis nombor 8 tu dia panjang sikit ya. Ni masih lagi berkait dengan bab yang pertama lagi, iaitu tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ke-8, muka surat 10 tu, wasighul jabin, situlah kita ambil rasanya situ dah. Jadi hadis ini adalah hadis yang disebut oleh Imam Tirmizi bersumberkan daripada Sufyan bin Waqi'. Ia diambil daripada Jumai' bin Umair bin Abdul Rahman Al-Ijli. Ia diambil daripada catatan dia, diambil daripada kitabnya. Jadi Umair bin Abdul Rahman Al-Ijli ni ambil daripada seorang lelaki daripada Bani Tamim, daripada anak Abi Halah. Kita sebut dah baru ni siapa dia anak Abi Halah tu, iaitu bekas suami Khadijah sebelum dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Sayyidina Hasan bin Ali, kata Sayyidina Hasan, dia kata, aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah kepada bapa saudaraku Hind bin Abi Halah. Jadi pak saudara dia Hind bin Abi Halah ni, mana pak saudara dia ni tidak balik ayah dia lah, balik mak dia Fatimah tu. Baik, tak apalah. Dia sebut sini, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hind bin Abi Halah, bila Sayyidina Hasan tanya tentang Rasulullah, dia pun sebutlah. Dia kata Rasulullah tu fakhman mufakhaman, yatala'la wajhu tala'lu al-qamari lailatal badri, atulu min al-marbu' wa aqsaru min al-mushazzab azimul hamah. Dia kata Rasulullah ni seorang lelaki yang fakhman mufakhaman, berwibawa. Di sini maksudnya seorang yang, kalau bahasa kita ni, bertubuh sasa ni. Tubuh tu nampak memang tegak molek, jenis tidak jenis halus tidak. Itu fakhman mufakhaman. Jadi dia terjemah sini seorang lelaki yang berwibawa. Nampak, bila tengok dia nampak kewibawaan dia tu. Sekali tengok sudah nampak dah. Pada tubuh dia sudah memperlihatkan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatala'la wajhu, jadi wajah Nabi ini berseri-seri, bersinar-sinar wajah, bagaikan rembulan yang bersinar pada malam hari. Jadi yatala'la tu, baca ni teringat syair Tok Kenali. Tok Kenali dia pernah bersyair, dia puji pondok Tok Kenali. Orang tua ada cerita, ya kinali fi qaddura wa mikal la'al. Ni la' ni maknanya kita la' Kelantan pun ada guna juga, pengaruh Arab kuat juga Kelantan ni. Ya kinali kenali. Dia kata fi qaddura, engkau bagaikan mutiara, wa mikal la'al yang berkelip-kelip. Tu
Lak-lak tu mana kelik lah. Kelik lak-lak tu dalam bahasa Arabnya begitulah. Ya kinali fi qaddura wa mikallali. Sekat tu ya ingat. Dia panjang lagi. Jadi Tok Nali ni dia mahir dalam bahasa Arab tu, dia mahir. Beliau lebih tinggi, Nabi ni lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada orang yang tinggi. Kemudian azimul hamah, maknanya ni kepala Nabi ni dia besar sikit. Padalah dengan sesuai dengan tubuh dia tu. Itu kita sebut dah pada minggu sebelum ni. Lepas tu Hind bin Abi Halah sebut lagi, dia kata Nabi ni rajilus sya'r, maknanya rambut dia tu ekal, beralun, peluk Kelantan kata. Kalau bahasa Kelantan peluk. Tidak khitim lah, dan tidak kata lurus, tapi peluk, comel lah. Ini faraqat aqiqatuhu farraqha wa illa fala tujawizu sya'ruhu syahmata udhunayh idha huwa waffarah azharul laun. Jadi apabila rambut bahagian depan ni terurai, beliau membuat belahan dua. Bila rambut ni, bila Nabi pecah serbai dia terbelah tulis kerana panjang. Dia panjang daripada ni ni apa ni, nasiah ni ubung-ubung atas ni nasiah dia panggil, sini panggil nasiah. Jadi bila Nabi lepas gitu ke, umur rambut dia panjang, jadi mari jela gitulah. Jadi mana apa macam terbelah dua. Bukan Nabi buat terbelah dua, dia jadi sedih bila rambut panjang dia jadi gitu. Dia jadi turun kot ni. Rambut dia tu condong kot ni, sebab tu dia jadi gitu. Tidak kata turun kot depan tu, tidak. Jadi sahabat, jadi Abi Halah dia tengok, Hind bin Abi Halah dia tengok jadi lagu tu rambut. Maknanya rambut Nabi ni panjang lah tengah ni. Tu. Jika tidak membelah dua, hujung rambutnya dibiarkan sampai cuping telinga. Maknanya rambut dia atas ni pun sampai cuping telinga, maknanya panjang. Namun tidak melepasi had itu. Jadi kalau hak sini ni memang panjang lah. Cuma hak atas ni tu dia turun tu sampai sini, maknanya panjang rambut Nabi. Sejekar juga ni kalau tengah sampai ke telinga ni. Panjang rambut Nabi. Rasulullah menjadikan rambutnya sebagai wafrah, yakni rambut tidak melebihi telinga. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Ini cerita Hind bin Abi Halah. Itu pun kita sudah sebut dah sebelum ni. Lepas tu beliau sebut lagi, Hind bin Abi Halah sebut lagi, dia kata Nabi ni wasi'ul jabin, azajjul hawajib, sawabigha fi ghairi qaran, bainahuma irqun yudirruhul ghadab, aqnal irnain lahu nurun ya'luh yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham. Dahi Nabi ni luah, dahi Nabi ni jabin ni, mana dahi Nabi ni dia luah dahi dia. Tu maknanya, sebab kalau kita tengok setengah orang kata luah tak luah ni, dia mengambil kira rambut tu duduk tahap mana. Asal lagi bukan kilo rambut tak, asal lagi memang gitu. Maknanya gigi rambut ni dengan tengah ni dia luah. Tu sebab setengah orang tu rambut sikit lah, rambut banyak, lepas ke depan rambut tak. Mana kalau pakai piah tak kat atas sikit, nampak lalu gigi rambut. Keningnya panjang melengkung. Kening Nabi ni dia panjang. Lepas tu dia agak, dia tidak halus, dia lebat sikit bulu kening Nabi. Bagaikan dua busur panah yang terpisah. Jadi dia macam sepuluh busur panah, maknanya dia melengkung. Setengah ulama sebut itu, dia kata macam ulas lima, seulas limau ni dia gitu. Di antara kedua-dua keningnya ada urat yang kelihatan memerah, berwarna merah ketika sedang. Kalau sedang marah dia nampak urat tengah ni, ada macam urat sini. Tu antara dua kening Nabi. Hidung Rasulullah ni mancung, hidung Rasulullah ni mancung. Mana orang Arab, orang biasalah orang Arab tu. Tapi ada juga orang Arab tidak mancung pada juga. Ada. Kalau kita pergi Mekah tu tak, ada juga. Dia gini tidak macam dia. Kalau duduk sini memang macam dah. Tidak macam dia, kita kata tidak macam dia. Kalau duduk London ni tak, bakal dia paling macam sekali. Tu yang boleh ayat gitu. Tu orang Arab. Di hujung hidung dia ada cahaya memancar, nampak macam seri tu. Sehingga kan orang yang melihatnya betul-betul akan menyangka hidung beliau lebih mancung daripada yang sebenarnya, kerana macam bercahaya segitu. Sekali ni kata Hind bin Abi Halah, dia sebut begitu. Dia sebut lagi, dia kata kathul lihyah, sahlul khaddain, dhali'ul fam,
muflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidud dumyah fi safa'il fiddah. Janggut Nabi ni kas mana tebal, lihiyah tu janggutnya tebal tu sehingga dia boleh cukup gitu lah. Maknanya dia sebab dia bau, bau dia sambung ni janggut Nabi memang tebal, comel lah. Dia sambung di sini pun dia tebal. Tu jadi dia luruk tu, kalau dalam riwayat lain dia luruk tu nampak lagi ni daripada ada lebih lagi sikit. Sebab jadi tak apalah sebab dia lebat. Jadi kalau kita sejepuk kita nak tahu panjang kan, dia tak comel kan? Comel juga tapi kan tidak secomel hok lebat. Kalau hok lebat kan dia tahu panjang pun nampak comel lagi. Jadi orang kita ni memang jenis lagu tu. Dia bulu ni dia apa ni kita kata dada ke muka ke, dia kalau hok bakar asas ni dia sarutu lah. Dia tidak pergi belah mana, kecuali dia capur tu atau lain. Jadi hak tu tak ada masalah sikit rabuk saja. Kalau tak ada pun tak apa tu. Tidak kata jadi lebih gitu dak juga. Ada sara semua bubuh tu betik apa nak seterusnya. Dia tak tumbuh kan jenis barang bakar tak tumbuh ke tu. Jadi jangan berdoa lah, jangan berdoa. Tapi kalau duduk sana, kalau dia pakai style, kalau pelajar-pelajar kita ni pengalaman sahabat-sahabat saya pergi dia tengok, kalau dia tengok tak ada, kadang-kadang ketuk guru tu dia rasa. Kalau memang tak ada asal tak apa. Kalau kis cukur janggut dia hambat tubik, masuk pula kelas bila tumbuh pula. Bosan sebab dia kira wajib mazhab dia. Tak boleh cukur janggut. Saya kena dia rasa, masuk kelas dia tengok, dia pergi dia rasa. Tok guru mana lah dia rasa. Oh memang tak ada asal. Orang Malaysia kita berapa orang ya ada janggut tu. Tapi bobok dia kalau cukur, tak ada cukur dia berasa, kis cukur berasa dia garai-garai dak cukur dak. Mana asalnya ada. Dia amat tubik lalu. Mana tak boleh dia. Sesuai dengan tempat dia. Banyak perkara lah sesuai sangat tempat dia tu. Tempat kita ni sebab dia bagi dia nya kalau tak ada orang satu tu dia macam orang perempuan lah. Lepas tu dia pun ada gejala-gejala yang tidak baik juga di sana. Dia ada penyakit dia lah. Sebab tu dia kena jatai biar nampak sungguh jatai. Kalau tidak dia mudah tokar. Dia ada masalah juga tempat dia tu. Jadi kedua pipi Nabi ni dia tidak cekong lah kata. Mana rata molek ni. Tidak kata jadi gemuk tu tak juga. Tu. Itu makna sahlul khaddain. Cuma dia sebut sini mulus. Kalau bahasa kita kan maknanya pipi ni bukan kata gemuk benar. Siapa jadi timbul lebih pada telinga ni. Tak juga. Maknanya sedang molek lah kira gitu. Kata dia, tahu dia ada bahasa dia orang Melayu ni, pipi. Kalau tembam tu gemuk tu, tidak tembam. Kalau tembam tu lain. Tidak, tentunya pipi Nabi tidak cekung masuk ni. Tidak cekung dak. Kena cari saya pun tak sempat nak cari. Dia ada sebenarnya bahasa Melayu dia ada juga bahasa dia. Pipi kalau comel gini, dagu gini. Dia gambarkan dengan buah kadang-kadang. Aminannya betih, labu betih tu supaya putih padi dia tak ni lagu tu. Orang ada tu. Jadi waktu kena cek mula, tak ada nak cek tu. Dhali'ul fam. Mulut Nabi ni agak lebar sikit. Lebar, bukan lebar benar, lebar maknanya lebar tu maknanya luah lah sikit kedudukan dia tu. Tidak kata sejepuk mulut tu dak. Tu. Muflajul asnan, muflajul asnan ni gigi Nabi tu susunan dia tu kemah teratur molek, cuma dia ada jarak sikit hak bahagian depan. Sehingga disebut dalam syarah dia kata payah lalu nak lekat makanan tu payah. Kalau makan lekat pun khomoilah boleh gila mana tubik lalu sakit baki makannya. Sebab kita ni bila rapat, umbi tu rapat mudah lekat makannya. Payah gosok tak cabut lagi. Kena cokeh baru cabut. Gigi Nabi tidak gitu. Daqiqul masrubah. Mana bulu dada Nabi ni dia halus. Dia khiting lepas tu dia halus. Leher Nabi ni jid dumyah fi safa'il fiddah. Comel. Dia bahasa Melayu kita tekak comel ni bukan tekak kecil dak, dia macam besar.
Jinjai nak jatuh kena jinjai ke? Bunyi lain macam tu nah. Dia tekak gini dalam syarah hadis, maknanya tekak Nabi tu dia ni, dia nampak besar tekak Nabi. Dia tidak tekak kecil. Gagah lah. Sebab tu kata kalau orang tengok tu, fakhman mufakhaman dia tu. Sebab kita tengok orang-orang itu kan, Ali Gusti kata tekak kadang-kadang sama-sama pala, maka sterik lalu. Tak ada batas kan abu. No, pala dengan tekak tu kan. Gagah nampak. Tegak dan kuat. Itu terjemahan mafhum dia lah tu. Mu'tadilul khalq badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri aridus sadri ba'idu ma bainal mankibain dakhmul karadis anwarul mutajarrad mawsulu ma bainal labah was surrah bisya'rin yajri kal khatti arith thadyain wal batni mimma siwa dhalik Ash'arud dhira'ain wal mankibain wa 'ali sadri. Tu. Ni kena ingat dia ni antara bahasa yang paling payah, bahasa yang menyebut kata rupa tubuh manusia ni payah. Dalam bahasa Melayu kita payah. Memang payah ni bahasa dia tu. Mana kena cek sesa kalimah tu. Jadi bentuk tubuh dia tu Nabi tu mu'tadil makna bentuk tubuh sederhana lah. Mu'tadil dan sederhana. Dia muqtadil ni dalam bahasa Arab mana orang yang pemikiran seimbang dia panggil muqtadil juga. Dia ni muqtadil, yakni mana sederhana pemikiran dia. Orang lain moderat lah orang lain dipanggil kalau bahasa lain ingat. Mutamasik, badinun mutamasik. Badan Nabi ni dia bukan kata kuh dak, dia berisi tapi seimbang. Seimbang ni maksud badinun mutamasik ni maknanya hak tepat berisi tu berisi. Lepas tu sebab kita kan tidak seimbang, hak tidak sepatut timbul. Itu masalah sikit tu. Nabi ni tak. Dia kalau seorang lelaki tepat mana, misalnya sini dia kata timbul, mana perut ni kepeh. Gitu maksudnya. Mutamasik. Sebab kalau saya duk fikir nak terjemah mutamasik ni, mana dia kedudukan tubuh Nabi tu seimbang, saling bantu-membantu kedudukan dia tu. Mana tubuh tu mampak, kemah molek. Tu mutamasik. Lawan kepada mutamasik ni, sebab tu Nabi kalau dia hunggar, kalau naik kuda pun tidak ada gerak perut dia tu. Sebab kalau lebih lagi pakatan belakang gerak lagi orang gemuk dia gerak depan sakit ke. Tu maknanya tidak mutamasik tu. Tak tahu ke dia lah tu. Tu. Jadi sebab tu dia cuma dia nak terima payah. Akhir sekali dia terima sederhana. Tapi mutamasik ni gitu maksud dia. Sawa'ul batni was sadr. Badan dia berisi seimbang, badan mutamasik. Sawa'ul batni was sadri, perut dan dadanya sama rata. Ni perut dan dada sama rata. Tidak kata perut pergi ke depan. Dada tak pergi dia. Sapa perut dulu kata orang kita kan faham benar dia buat. Dia kata sapa perut dulu. Maknanya ada masalah tu. Aridus sadri. Ni ada sebut dah sebelum ni, makna dada Nabi ni dia lebar. Dada tu lebar, tu gagah lah maksudnya, comel tu kan. Ba'idu ma bainal mankibain, mana kedua-dua antara bahu Nabi dua ni dia bidah. Dah bahu tu bidah maknanya nampak luah lah. Dan tulang sendi dia besar. Dakhmul karadis, otot. Tulang sendi mana otot dia tu besar. Kasar otot dia tu. Maknanya gagah. Anwarul mutajarrad, bahagian badannya tidak ditumbuhi rambut, kelihatan bersih bercahaya. Mutajarrad. Jadi bahagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih bercahaya. Al mutajarrad ni hak tepat tubuh Nabi, hak tak ada bulu. Misalnya kepala bahu, dada ni ada, alit belakang tak ada. Mana lagi hak tepat tak ada? Hak tepat tak ada bulu tu dia nampak terang, cerah. Tu maksud dia. Kelihatan bersih bercahaya, nampak. Sebab tubuh Nabi kulit dia memang comel lah. Kalau kita baca kalau kita baca syair-syair Arab, sahabat-sahabat Nabi gambarkan kulit Nabi tu kan memang comel. Ayah Nabi Abdullah pun comel. Memang comel. Kalau kita baca bukan Ki Hadun Nur Muhammad tu dah.
Tak ada tu. Tapi dia gini comel. Dia memanglah keturunan Nabi comel. Tengok Abu Lahab tu, kau comel Abu Lahab, kalau dalam syair kita baca tengok memang comel. Orang panggil pun Abu Lahab. Lahab ni maknanya kira rambut dia sini. Abu Lahab ni rambut dia sini ni dia kekok. Dia bukan story poske pun kita tu dah. Side band dia kekok gitu. Ujung dia tu pemata kain, dia gigi tu. Lepas tu dia warna nisang. Warna nisang supaya pucuk api. Memang orang tengok dia memang comel. Tapi perangai ayat lepas kan tu. Nak ayatnya comel dia tu Sebab tu ada juga penyair kata, ada sebutlah, Nabi ni sini dia ni comel sepopok darah dia. Abu Lahab tu rambut tu popok darah dia. Bukan perangai, rambut tu comel Abu Lahab. Sebab tu panggil Abu Lahbin. Lahbin ni pucuk api. Orang yang rambut dia sepopok pucuk api, kekok ujung tu warna nisang. Kalau ayat warna nisang, you know, lari ayat lain kelis dia. Orang panggil Allah Romo. Sisip balik. Tu. Bagai molek tu. Buta pula 800 harga ni. Buta 10 800 nengu kita tulis. Dia tanya ni, dia kata dia saya lah, kita pergi 4 hari pelagaya. Saja nak tengok Allah hadirat pengalaman saya pergi. Dia peru ayah lebih ada jaga anak dia. Dia cuci tekuk air dengan bulu. Saya duduk tengok, kata lagu ni caca. Dia duduk ajak lah ayah molek Ustaz dia gini atau gini, duduk ajak kita penuh tak faham apa satu. Bahasa dia tu tak. Alah keberih. Memang dia ni. Jadi Cina daripada Bangkok apa marah ambil dia peru. Kata berat semua kata. Dia banyak lah. Ni kata ayah ni kalau tidak buta 800 jual. Kalau tak buta tahu jalannya gitu, gemuk guna mata sebelah. Saya kata parut sungguh orang kita ni. Saya duduk tengok dia cuci tekuk ni, dia cuci ada dengan bahan dia, dengan bulu apa nak suruh bunyi suara terah. Mana kalau dia kukuk tu air lain senyap lalu. Parut dia. Setahu tu semua perut ayat. Jadi hamba ayat. Mausulu ma bainal labbah, daripada pangkal leher sampai pusat Nabi labah bisya'rin yajri kal khat, mana ada bulu yang tebal tumbuh seperti garisan, dia straight gitu. Tapi bulu tu dia gini. Dalam syarah hadis maknanya sini dia agak lebat sikit, lepas tu dia turun tu supaya angin putih beliung. Tengok angin putih beliung. Maknanya alih atas tu besar sikit di kawasan dada, lepas tu dia turun tu sampai pusat dia halus gitu. Maknanya supaya putih beliung. Comel lah. Ni. Sahabat dia perhati. Ada sehingga dari riwayat sebut sahabat bila dia tengok Nabi dia fokus kepada ni, dia boleh agak berapa lah rambut ini hak berubah. Berlebat Nabi ni. Dia tengok dia pun agak, sebab tu ada kata aku nampak macam 20 nela. Hak ni kata dak nebelah lah. Kata ulama kata hadis tu, ulama kata waktu yang berlainan. Bakal lihat nebelah tu ketika umur sebelum 90. Lepas tu dah lepas 90 tu dia naik sikit jadi 20 nela. Jadi hadis sahih berlaku tu. Hadis sahih berlaku. Dia sebut tu lagi tu Arith Sadiyain, mana kedua-dua puting susu dan perut Nabi tu bersih. Mana tidak kata kawasan puting susu ni tak. Kawasan kita kata sad ni maknanya kawasan dada ni tidak kata tumbuh bulu tu tak. Tu bersih. Dia nampak terang lah. Dan perut Nabi pun bersih. Bersih tu maksudnya bercahaya. Dia ari maksud ari ni tak. Maknanya tak ada bulu. Itu makna ari. Tu. Asy'aru dzira'ain. Dia buat gitu ni. Kedua-dua bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Asy'aru dzira'ain wal mankibain wa 'ali sad. Kedua-dua bahu dan dada bahagian atas, ada bahagian atas ni maknanya dia gini, zira' ni sini, zira' ni lengan. Ni sini Nabi ni
ada bulu, dia bulu lebat tapi halus ni. Lengan Nabi ni. Dia istilah zirak ni gini. Daripada tengah jari ni, jari tengah ni sampai ke siku tempat tajam dia panggil zirak. Kawasan ni memang ada bulu. Sepuluh orang kita lah biasa kan, setengah tu bulu lebat, tak ada gamak kita kelih. Lebat semua bulu ni. Ni Nabi tapi halus Nabi. Comel dia keriting, bulat gitu. Tu lengan Nabi. Jatuh semua lah ni. Jadi orang tengok tu kata comel. Dia orang lagu ni tak ramah. Kalau ramah jadi tak comel lalu. Dia tidak ramah. Allah buat comel ni tak ramah, ketika jadi tak comel lalu. Kira sorry kita udah. Sebab tu dalam buku-buku kita baca kan, dia kata di buku falsafah Islam ni, dia kata kenapa orang tu comel. Kira orang lain udah pada dia tu ya, ada kira lain. Jadi apa ya dia tu jadi comel? Kita udah pada dia. Lepas tu bila kata kita ni uduh, tak ada kau unsur comel, ada kita kena banding dengan uduh pada kita. Dunia hatulah dia panggil relatif. Hatulah disebut dalam ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah ni tak boleh kita nak banding lagu tu. Tak boleh kita nak banding lagu tu. Manusia ni comel tak mana pun dia masih boleh dibanding. Jadi comel tu banding dengan orang lain. Maknanya comel dia tu setelah tengok orang lain ni udah sikit jadi comel lah dia. Tidak comel hakikat orang panggil. Tu. Jadi selagi manusia boleh dibanding, makna nak tentu dia tu comel kena tandai dulu. Mana tu bukan Tuhan tu lagu tu. Kalau Allah ni laisa kamitsli, nak tandai tak boleh. Nak banding tak boleh. Kemuncak. Tak boleh nak bayar. Itu makna laisa kamitsli syai'. Ini terjemahan huraya cucu Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Ismail Syahid yang mati syahid di tangan British kerana perang nak membebaskan bumi India tu. Tengah hari lepas Maya Zahur duduk cacat atas rumah dia. Orang kata guana malana. Dia kata nak perang guana kena panah berair dah lalu dia tu. Dia latih tubuh dia biar kena panah. Etan tak cara tu. Itu cara dia. Itu Syah Ismail Syahid. Baik, tak apalah. Gitu guru ke Nabi. Jadi panjang dia sebut ni. Dia sambung lagi. Hind bin Abi Halah kata lagi, dia kata tawiluz zandain rahbur rahah shathnul kaffain wal qadamain sa'ilul atraf atau qala sa'ilul atraf khamsanul akhmasain masihul qadamain yambu anhum al ma. Ni bahasa dia ni parut ni. Tawiluz zandain, kedua-dua ruas tulang tangan Nabi tu panjang. Mana kedua-dua ruas tulang tangan Nabi, tulang ni lengan dia panjang sikit, tidak kata pendek tu dok. Gagah lah, dah lah besar. Dia ada istilah berlaku ni sebenarnya kalau baca buku berkenaan dengan anatomi dia ada istilah berlaku ni, tu kena cek tu lah pula tu. Buku tu ada tak ada nak baca. Dia ada berlaku tu istilah-istilah dia tu. Jadi sini maknanya panjang, agak panjang, nampak tengok tu nampak gagah lah. Tidak kata pendek dak. Setengah orang lengan pendek, setengah orang tu kaki pendek, pinggang lah panjang, abdomen dia panjang atas kata. Tak comel juga. Jadi nampak tu lucu nampak lah. Nabi tidak lagu tu. Dia sebut gitu. Telapak kaki dia lebar, tapak kaki dia agak lebar sikit. Sebab orang yang kuat bekerja, mungkin Nabi perang semua, latih naik kuda tiap-tiap hari. Tu maknanya shathnul kaffain. Maknanya kaffain ni kedua tapak tangan, qadamain dua tapak kaki. Kedua-dua tapak tangan Nabi dan kaki tu rasa tebal, jari-jari dia apa panjang. Jari-jari sa'ilul atraf. Ataupun dalam setengah dia bahasa ni dia ada beza. Sa'ilul atraf ataupun sya'ilul atraf. Kedua-dua tapak tangan Nabi, atraf tu jari tu. Ni jari-jari Nabi ni dia panjang. Jari jemari dia ni agak panjang. Tidak kotak lah dia kata. Kotak ada setengah kita saling dengan dia pun. Dia nak lipat pun tak boleh, pendek dah jari dia. Tubik gitu, nak lipat tak boleh. Sebab pendek. Ada kan kita saling tak? Ada setengah-setengah lagu tu nak buat mana?
Jadi Nabi ni tidak, jari dia tu panjang. Pertama sekali kerana dia gerak sama, gerak sama tu dia jadi kemah. Gagah dia tu, nak ayatnya gagah lah. Gagah. Cuba perhati, cuba kalau kita perhati, ni dalam buku lah sebut. Dia ada buku berkenaan dengan binatang. Ulama kita tulis lah, kau ada belakang. Kalau Tuhan buat contohnya kita terberuk dah, jenis pesen banyak, tengok jari dia ke kaki panjang belakang. Sebab dia nak megang kuat tu. Tu, megang kuat tu. Jadi kalau jari pendek nak pegang pedal kan. Pegang apa sebelum tak ada habis pedal tu. Tak ada semeluk, tak ada itu lah. Kita tak pegang sikit gitu. Ni kemah apa? Bak jari panjang. Tu. Lepas tu disebut lagi jari-jarinya panjang, lekukkan tapak tu, lekukkan telapak kaki bahagian tengah tidak menyentuh tanah. Maknanya ni katakanlah ni kaki Nabi lekuk tengah kan, bukan halik ni sebab kita kan setengah orang tu berisi. Sebab tu kita perhati tapak kaki setengah orang tu dia macam sama terus. Mana daging sini mana setengah kita ke sini tak ni. Alik mana sebelah dalam. Tapak kaki sebelah dalam ke dia lekuk sikit. Nabi tu dia lekuk tu. Tu. Setengah orang tu tak, tapak kaki dia tu serupa alik ni. Kira ni. Dia daging penuh. Mana kalau dia pijak tu kan. Serupa kita letak roti rapat jil lalu. Kalau Nabi ni tak, dia sebelah dalam ni dia lekuk sikit. Lekuk. Tu maksud dia ni. Sebab dia megang kemah ditumit dengan depan tu. Gitu ya. Ni siapa begitu sekali dia tengok ni habis ni 300 lebih hadis ni, 400 lebih hadis. Ya, 400 lebih hadis. Jadi bahagian tengah tu menyebabkan tidak menyentuh tanah. Cuba kita tengok kaki kita kan, bukan semua sentuh tanah. Ya. Ada juga tidak sentuh tanah, melengkung bahagian dalam tu. Dia tidak menyentuh tanah tu. Jadi kedua-dua kaki Nabi ni halus sehingga air tidak melekat di kulit kaki dia. Maksud halus sini ni dia punya ni setengah orang kan kita nampak kulit dia kasar tu, nampak macam orang apa dia kata di kulit dia tu nampak kasar, tidak halus. Nabi ni halus sehingga dia kata air nak lekat pun payah. Dia ada kan kulit kasar, kulit halus. Nabi ni dia kata kedua-dua kaki dia tu halus, tapi tapak dia tu tak. Gitu. Baik. Hind bin Abi Halah sebut lagi, kata idza zala qali'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyah idza masha ka'annama yanhatu min sabab wa idza iltafata jami'an khafidut tarf nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama' jullu nazarihi al-mulahazah yasuqu ashabahu wa yabda'u man laqiya bis salam. Dia kata Nabi ni apabila Rasulullah berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan dia. Mana bila dia jalan, idza zala qali'an. Dia gini dia ada ke jenis orang jalan pasal tak akak lah mana kaki nampak. No. Tapi setengah orang je nampak dia akak kaki jak pakai kong tak apa. Gitu nampak dia. Dia akak nampak dia akak kaki. Ya gini nampak gitu Nabi. Sebab kita jalan tak nampak mana akak, tapi tidak sesek setengah orang tu sesek nak tapak lepas. Maknanya orang lagu ni berkebuk lah, dia jalan kena 5 orang serta dia jalan berkebuk nampak. Sebab dia kaki tak apa akak, dia banyak sesek. Nabi ni tak macam dia atur sesak kaki dia. Saya pernah pergi, ada seorang tok guru, malas sebut nama. Saya duduk kelih dia tu supaya kita duduk ngaji ni, nampak kata serupa Nabi gini mau dia ni. No, ada seorang. Ada lagi lah ni pun. Ulama besar juga di Malaysia ni. Kita pernah jumpa dia, tengok dia cara dia, tak tahulah takut dia tiru tu. No. Tapi makna kelih dia jalan tu kan tak? Memang serupa. Tu. Dia cara dia letak kaki tu. So dia atur. Mana nampak dia akak tu akak sungguh lah nampaknya. Tu. Tu dia kata nampak gitu. Yakhtu takaffian. Yakhtu takaffian ni beliau melangkah dengan mantap. Nampak melangkah tu cara jenis orang mikir. Bukan jenis orang jenis tak ada kerja, jenis bela-bela puas saya tidak nampak gitu. Cara dia atur langkah dia tu. Wa yamshi haunan, dan dia berjalan dengan tenang dan tawaduk. Bila dia jalan tu nampak haunan, nampak
lemah lembut, nampak tenang lah. Haunan itu tawaduk, dia nampak. Zari'ul misyah, jika dia berjalan pergerakannya cepat. Zari'ul misyah ni dalam, kalau orang ngaji bahasa Arab, misyah ni dia panggil masdar nau'i, dia panggil nau'i ni ayatnya cara jalan. Misyah ni bentuk jalan. Bentuk jalan dia lagu mana? Zari', cepat. Cepat, tidak lama dak. Sebab orang banyak kerja ni. Tak ada dan itu, cepat jalan tu. Pergerakan cepat seolah beliau sedang turun dari tempat yang tinggi. Apabila dipanggil, wa idzal tafata iltafata jami'an. Apabila Nabi dipanggil, maka Nabi memalingkan kedua-dua bahunya serentak. Pandangan tu. Nabi bila orang panggil dia tidak paling tekak saja dak. Dia paling tu dia gerak sekali dengan tubuh gitu. Tu cara Nabi. Pesen dia. Mana dia punya tumpuan kepada orang. Bila orang panggil dia tidak paling pala saja dak. Dia gerak sekali dengan bahu-bahu dia. Mana dia ngadak orang tu molek lah. Ni cara adab. Ni disebut oleh ulama, ni adab Nabi ajar. Nampak dia menghargai, sebab tu orang senang duduk depan dia. Senang duduk depan dia. Pandangan matanya, nazaruhu ilal ardi atwal. Pandangan matanya terarah ke bawah. Beliau menundukkan kepala, menatap ke arah bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Jadi Nabi ni lebih banyak, kalau mengikut Hind bin Abi Halah, bila dia ini masa dia bergaul lah, dia lebih banyak tunduk ke bawah. Kalau dia kecek apa, tunduk ke bawah. Tidak kata kakak lenguk nampak liar tu, tidak lagu tu. Dia banyak je. Mana orang mikir lah, tengok mikir. Jadi banyak tumpuan mata. Mana tumpuan nazaruhun, mana tumpuan mata Nabi banyak ke arah bumi. Mana ke langit jari-jari. Jadi apabila ada sahabat berjalan, Rasulullah akan berjalan di belakangnya. Apabila bertemu dengan orang lain, beliau yang akan terlebih dahulu memberi salam. Jadi Nabi ni dia tidak nampak, tidak ada kebesaran, tidak besar diri dia. Gitu ya. Baik, hadis yang ke-9. Kita tengok hadis yang ke-9 ya. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Musa, iaitu nama Abu Musa itu adalah Muhammad bin Al-Muthanna, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Simak bin Harb, daripada Jabir bin Samurrah. Jabir bin Samurrah sahabat Nabi. Kata Jabir, Sayyidina Jabir bin Samurrah, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkal al-ain manhusal aqib. Rasulullah ni seorang yang mempunyai mulut yang lebar, mata yang berbentuk dengan baik. Mata Nabi ni maknanya comel lah, nak ayat comel. Ashkal ni makna kerangka, rupa, bentuk, itu ashkal. Mata Nabi ni dia tidak ripik mata Nabi ni. Dia luah mata Nabi. Dan manhusal aqib, tumit dia tu nipih. Tidak seperti orang kalau tumit kerah tu kan dia pecah nampak raka-raka tumit. Tidak gitu tumit Nabi. Kata dia lah. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak ni. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan mulut yang lebar tu? Dia tak mari teks Arab dia ni. Kena ingat itu Syu'bah tu ain tu. Takut kita baca nak tulis kod Melayu ni payah. Takut kita baca Syukbah. Takut baca gitu. Syu'bah. Shin ain ba tak marbutah. Tak bulat. Batal ada titik dua. Syu'bah berkata, aku bertanya Simak, apakah yang dimaksudkan mulut lebar Nabi ni? Dhali'ul fam tu apa maksud dia? Apa maksud dhali' tu? Beliau menjawab, bentuk mulutnya luah, iaitu seimbang dengan bentuk wajah dia. Oleh kerana Nabi ni kepala dia agak besar sikit, jadi mulut dia pun sesuai lah. Sebab tu jadi lebar tu. Kalau kepala besar, mulut kecil, pelik lah pun. Seimbang ayatnya. Aku bertanya lagi, kata Syu'bah, apakah yang dimaksudkan dengan bermata yang berbentuk dengan baik itu? Beliau menjawab, belahan mata dia tu panjang. Mata Nabi ni dia sebenarnya dia agak besar, dia tidak ripik, cuma dia panjang mata dia tu. Panjang sikit.
Mana ruangnya, bentuk mata dia tu panjang sikit. Gitu maksud dia berbentuk dengan baik tu. Aku bertanya apa dia maksudkan dengan bertumit nipis. Beliau menjawab, siapa dia? Jabir lah. Hak dia jawabnya Jabir, hak dia tanyanya Syu'bah. Beliau menjawab, yakni Jabir bin Samurah, dia kata daging tumitnya sikit. Tidak banyak daging pada tumit dia. Jadi mata Nabi tu gitu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu gitu. Dia jenis panjang sikit Orang kita ni banyak sepuluh darjah dia kata mata seputih. Tak, dia dua putih mata darjah ni. Cuma dia cabut seputih. Jadi hak duk tengah tu itu darjah ke putih Dia darjah sebut dalam hadis ni memang dalam riwayat yang sahih. Nanti ada masa kita akan baca khusus tentang darjah. Lagu mana darjah berdasar pada riwayat sahih. Sebab darjah ni dalam hadis Nabi peringatan umat, setiap Nabi akan memperingatkan umat dia berkenaan Dajjal. Setiap Nabi. Maknanya penting kita kenal Dajjal ni. Sebab Dajjal akhir zaman tu lambat lagi, tak tahu bila lah. Ni Dajjal ada dalam ni. Dia kena kenal juga. Tu dia mata molek. Tu dia mata molek tu. Jadi kena kenal juga hadirat kena kenal. Cumanya kita nak baca tu, nak tengok gambaran Nabi. Siapa Zaid berkenaan Dajjal. Ulama kumpul satu kitab khusus molek juga tu kedai dia mata biring. Tengok dalam hadis dalam mata seputih. Mata ni sebelah alik ni dalam riwayat sebut mata dia tu alik ni dia cabut betul, kornea dia cabut. Jadi dia jadi masuk dalam. Tapi tepat mata tu syakal tu ayat saya nak syakal tu. Syakal dia tu ada. Ni sini askal tu kan. Syak dia ni maknanya ruangnya mata tu ada. Tapi cabut mata, cuba gambarkan orang cabut mata, dia tak buh mata palsu. Kan nampak dia teluk melengkung. Lepas tu alik ni tu molek. Dalam riwayat ni ada tulisannya orang tulisan ni tak nampak, dia nampak dengan iman. Sebab ada orang cek. Dia nak masuk Madinah tak boleh. Dia nak masuk Mekah tak boleh. Dia tak boleh masuk. Dalam riwayat sebut tu dia duduk atas bukit dekat dengan Mekah tu. Nak masuk tak boleh. Tak. Duk kelih. Tapi memang kita nampak dia tu orang berwawasan. Memang dia bisa lah Dajjal ni. Bukan jenis bodoh keludak tu. Dajjal ni. Tengok dalam hadis. Dia boleh mempengaruhi orang. Allah beri kelebihan kepada dia. Dia duduk neng lama, dia duduk neng atas bukit, nak masuk mana duduk. Orang tanya dia. Dia kata itulah destinasi terakhir dia. Memang dia target Mekah Madinah tu. Jadi waktu perlu juga perlulah tahu tu. Jadi saya rasa waktu kalau kita nak ambil waktu mungkin 5 kali kuliah habis. 5 kali kuliah habis. Sebab kitab risalah tu pun nipis saja, khusus bersebut tentang Dajjal. Kita penting tak pentingnya tak. Siapa Nabi suruh kita baca doa sebelum kita melafazkan assalamualaikum ketika salat tu kan. Tak, Nabi suruh baca Allahumma inni a'udzubika min, salah satunya min fitnatil masihid dajjal, ada ujung sekali. Aku berlindung daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni maknanya dia ada dua nama. Dajil, selagi Dajjal dia panggil. Kazib, selagi Kazab atau wazan sama. Kazib sekali berdusta apa orang panggil kazib dah. Tetapi kalau khijaan dia pelawak, dia tak pelawak tak boleh. Kalau demam sikit, kalau pelawak segah lalu. Ni dia panggil Kazab. Ada jenis orang lagu tu. Dajil penipu. Penipu biasalah, perekat cawangnya gitu lah. Tapi kalau penipu tu siapa perekat international lah, orang nak terus payah, SPRM nak terus pun payah. Ni orang panggil Dajjal, penipu yang licik. Tu wazan dia dalam bahasa Arab gitu. Sebab tu dia panggil Dajjal. Sebab tutup guru saya masa hari itu dia kata wazan fa'al ni kita terjemah dia ada makna mubalaghah. Dajjal penipu, Dajjal penipu besar, penipu yang licik. Sebab tu Nabi sebut Dajjal. Baik, cuba tengok hadis yang ke-10 kita ambil sah lagi lah. Kita ambil sah hadis lagi. Lepas tu kualiti hadis tu ada boleh baca sendirilah dalam nota kaki bawah tu. Hadis yang ke-10 Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Hannad bin As-Sari.
Ya tu sebenarnya dia ada tasydid, ya. Lepas tu dia nak buat tasydid ni payah lah. Sari. Daripada absar, daripada absar tu, Absar bin Qasim. Al-Qasim daripada Ash'as, iaitu Ibn Sawar daripada Abi Ishaq daripada Jabir bin Samurah. Sahabat Sayyidina Jabir lagi sebut ni. Dia kata mana? Dia kata kata Sayyidina Jabir, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar. Ni dia orang Arab ni hadirat, daripada penyair zaman dulu kalau nak ayat comel dia ayat bulan. Bulan qamar, sebab dia tengok bulan, nak bulan tempat dia ke tempat dia pasien tengok ke dia bulan matahari bintang hak tu tasia tu rumah duduk hak tu. Pokok jaga pokok tamat tu. Pokok kemul tu dah. Pokok lasak tak ada. Pokok tu, sebab tu dia pokok dia tu dah. Setiap inci tu ada nama. Pokok kita kan pokok kelapa kan ada belakang mayang, semua ada belakang lidi, ada nama belakang. Dan ada kegunaan belakang sebab hal tu sinonim dengan dia. Sebab orang Arab sinonim dia pokok kurma, sebab tu dia ada belakang. Dia buat gelah. Gelah lagu ni nama dia, gelah ni nama dia. Kalau untuk minum arak dia buat juga daripada pokok kurma tu. Sebab pokok kurma ni hadirat, salah satu khasiat dia mempercepatkan air perah anggur jadi arak. Dia jadi cepat. Kalau kita buh dalam bekas temeka biasa ni tak, katakanlah 2 malam jadi, kalau buh dia semetak. Itu dia punya khasiat dia. Sebab tu sahabat Nabi bila lepas masuk Islam, boleh lagi kau minum cawan ni. Cawan hak dia buat daripada kayu kurma. Dah tu biasa dia buh perah anggur, dia tak semetak, dia jadi rasa macam arak lalu. Pengaruh kesan dia punya kayu tu. Nak ayat apa saya nak sebutnya, nak ayat gitu sekali dekatnya orang Arab dengan batang kurma ni, dengan pokok kurma ni. Muka kehidupan dia. Depok kita sini pun buruh lah tu main. Panas tau. Buruh. Subuh Kelantan. Agak-agak tak mampu kena banjir ni. Aku melihat Rasulullah pada suatu, ini kata Jabir, cuba tengok. Dia kata aku telah melihat Rasulullah pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Al-Qamar tu mana? Bulan purnama. Wa alaihi khullatun hamra, pada waktu itu Nabi memakai pakaian berwarna merah. Tak apalah kita baca. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila kam, maka aku memandang beliau dan bulan silih berganti. Tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan. Gitu comel Nabi. Falahu indi, demi sesungguhnya menurutku pada pandanganku dia ni memang lebih indah daripada bulan purnama. Tengok Nabi, tengok bulan. Dia orang Arab lagu tu. Sebab kita nak ayat comel ke dia. Payah kat lah tak? Anak guru saya dulu, masa saya duduk mengaji tu, tengah mengaji tu, dia rayak kaya dia. Budak kecil, dia mula-mula masuk sekolah je satu. Dia kata cosedak lah sekut nak pecah lengah makan. Tu bahasa sastra dia. Budak je satu. Dia kata, mari mana siapa dia ajar ni nak ayak sedak siapa pecah lengah. Dia tak tahu nak ayak, nak gambar sedak siapa nak pecah lengah. Agak-agak kita kena ayak comel mana. Kena tahu juga tu. Orang Arab tak ada bulan. Kalau dalam syair-syair dia pun ayak bulan. Nak ayat dekat sebab dia tengok bulan. Baik, sini saya nak sebut sikit beberapa perkara. Khullah ni. Sebab sini dia tahu ayat. Khullatun hamra ni pakaian hak jari-jari Nabi pakai. Dia pakaian ni pakaian 2 lapis. Contoh saya pakai jubah, saya pakai selagi pakaian hak nipis yang kira-kiranya walaupun bubuh 2 jadi tak panas. Hak tu hak comel, hak tu warna merah. Jadi comel Nabi ni bukan kerana pakaian tu sangat, kerana dia jadi orang panggil jadi matching lah, kita kata matching dengan Nabi. Dah lah kena cahaya bulan, merah pula kat tubuh Nabi pun cerah. Jadi kalau kita nak pakai warna merah, kena tengok cermin acak kali sikit lah maknanya. Takut tukar. Sebab Nabi tak apa dia tak, merah tu comel dengan Nabi, kulit Nabi comel. Sebab tu ulama kata, tidaklah kata pakaian warna merah dia jadi sunnah, tak. Sebab kalau kita pakai kulit kita ni
Hak tidak berapa cerah bukan hitam, cuma tidak berapa cerah ni tak. Kalau kita pakai yang merah, agak-agak lagu mana? Boleh jadi tak comel, tapi Nabi comel. Jadi sebab saya sebut sebelum ni, nak supaya dapat kehendak berpakaian yang dimaksud oleh Nabi, hak kata sunnah tu, pakaian yang orang tengok tu nampak ada seri. Tu hak tu mengikut kita lah, kesesuaian dengan kulit kita, bentuk tubuh kita, kena tengok lah. Jadi perlu umat Islam perlu mengambil kira tu kalau nak ambil sunnah dari segi berpakaian. Sebab ulama kata pakaian ni dia bukan merujuk kepada pakaian itu sendiri sunnahnya. Dia menutup aurat secara umum. Cuma kita pakai pakaian yang sesuai dengan kita. Dari segi warna, bentuk, kena ambil kira belakang. Tengok orang comel, bukan bermakna kita comel pakai tu. Kena tengok kita ni pesen tubuh lagu ni, lagu mana je. Misalnya kita nak pakai ketat-ketat, setengah orang tak sesuai pakai baju kebaya, kalau dia pakai juga. Dia jenis ratu gajah. Hak tu ratu kerengga. Dia tak boleh dia pakai yang kena lain semua juga kita. Orang jatuh pun lagu tu juga. Kalau kita tengok semak dia tebuh jedal dia, terah kita bubuh nak tahu. Ini pala orang bapa yang nampak pembarut naka. Dan mana tak sesuai tubuh kita jadi lagu lain. Kalau tu tak apa. Jadi tak salah buh luar lah. Boleh tutup sikit. Jadi saya sebut tu naknya ulama dia faham molek. Walaupun kita sebut pakaian Nabi dalam kitab Syama'il gini-gini, bila kita nak, kita tahu tu, tapi bila kita nak pakai kadang-kadang tak sesuai dengan kita. Sebab itulah ulama kata maksud Nabi naknya dia jadi comel tu mengambil kira pada ke tidaknya, ada unsur serasi ke tidak pakaian tu, sesuai ke tidak dengan dia tu. Tu perlu diambil kira. Gitulah hadirin. InsyaAllah kita akan sambung semula tu. Tak habis lagi tu hadis yang ke-11. Kita berhenti setakat hadis yang ke-10. Mudah-mudahan perbincangan kita ni kita akan nampak bagaimana Nabi SAW itu. Rasanya kita berhenti setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.